Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, seperti biasa kamu akan bersama dengan Cikgu Ayu. Okey, bagi mata pelajaran Komunikasi Bahasa Melayu. Okey, cikgu harap kamu semua sudah pun bersarapan pagi. Okey, sudah pun membersihkan diri kamu. Okey, mandi, gosok gigi. Okey. Dan cikgu harap kamu sudah bersedia, okey, dari segi mental dan fizikal kamu, okey. Maknanya kamu fokus kepada video pengajaran cikgu sekarang ni. Okey. Jadi minggu ini adalah minggu yang ke-8. Okey, hari ini Isnin, 8 hari bulan Mac tahun 2021. Okey, jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Okey, hari ini kita akan belajar di bawah standard kandungannya adalah menyebut, membaca, menulis atau memberi respon. Okey. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 1.24 membina perkataan daripada suku kata terbuka. Okey. Manakala objektif pembelajaran, okey. Objektif pembelajaran ni cikgu boleh ukur semasa kamu menjalankan tugasan yang cikgu berikan. Okey. Sebab tu setiap kali kamu menjalani tugasan, kamu perlu hantar kepada cikgu. Okey, ianya bukan sekadar bukti sebagai kehadiran kamu semasa PDPR ini juga, tetapi dia juga adalah sebagai kayu pengukur untuk cikgu mencapai objektif pembelajaran. Okey. Jadi pada hari ini objektif kita ialah kamu dapat menyusun perkataan yang diberi sehingga membentuk ayat yang bermakna. Okey, selain daripada tu kamu juga nanti diberi latihan di mana suku kata yang ditaburkan secara rawak kamu perlu susun sehingga membentuk perkataan yang bermakna juga. Okey. Okey. Ini adalah tema kita pada minggu ini, iaitu amalan gaya hidup sihat. Okey. Kalau kamu tengok pada paparan cikgu ni, okey, ada orang perempuan yang sedang melakukan aktiviti senaman. Okey. Okey, itu adalah salah satu daripada amalan gaya hidup sihat. Okey. Amalan gaya hidup sihat ni sangat banyak. Okey. Daripada kita buka mata sampailah kita tutup mata, kita perlu sentiasa mengamalkan cara gaya hidup yang sihat. Okey. Seperti yang kamu nampak pada paparan cikgu ni, okey, cikgu ada buat sedikit peta minda. Okey. Peta minda yang menunjukkan 6 gaya hidup sihat. Okey. Dan 6 gaya hidup sihat ni cikgu fokuskan kepada tempoh sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, iaitu PKPB. Okey. Sejak daripada tahun lepas hingga tahun ni kita telah melalui beberapa peringkat Perintah Kawalan Pergerakan, kan. Kita ada Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, kita ada tempoh kawalan pergerakan bersyarat, kita ada tempoh kawalan pergerakan pemulihan, kan. Dan setiap tempoh pergerakan ni dia mempunyai SOP yang berbeza. Okey. Jadi hari ni kita Negeri Sembilan berada di bawah tempoh pergerakan kawalan pergerakan bersyarat. Okey. Okey. Jadi 6 gaya hidup ni yang disarankan
Okey, yang perlu kita amalkan. Okey, kalau kamu tengok tajuk cikgu ni sebenarnya macam tajuk pengurusan diri, okey, macam tajuk pendidikan kesihatan, tapi sebenarnya cikgu akan bahasa Melayu ni kita boleh merentas mana-mana topik asalkan dia ada berlaku sesi-sesi seperti membaca, menulis dan juga memberi respon. Okey. Tapi untuk minggu ni tema kita adalah gaya hidup sihat. Jadi dia lebih nampak seperti cikgu mengajar mata pelajaran pengurusan diri ataupun pendidikan kesihatan. Okey. Okey. Jadi hari ni jadi cikgu akan mulakan dengan kotak ataupun petak yang berwarna biru. Okey, iaitu gambar orang tengah minum air, seorang budak yang sedang minum air. Okey. Dekat situ dia tulis apa? Cuba baca. Okey, kita baca bersama-samalah. Okey, minum air secukupnya. Okey. Kita perlu minum air yang secukupnya. Memandangkan sekarang ni, okey, 2-3 hari yang lepas, kamu perasan tak cuaca sangat panas? Okey. Bila cuaca sangat panas, badan kita akan berpeluh. Okey. Jadi badan kita mengeluarkan air. Jadi kita perlu top up balik. Kita perlu masukkan balik air ke dalam badan kita secukupnya supaya kulit kita ni tak menjadi kering. Okey, dalam tubuh badan ni, okey, dalam tubuh badan kita ni kita perlukan 70% adalah mengandungi air. Okey. Jadi air sangat penting dalam badan. Okey, dan kuantiti yang perlu diminum oleh setiap orang ni pun sebenarnya berbeza. Okey, bergantung kepada berat badan kamu. Yang tu nanti kamu boleh nak tahu lebih detail, kamu boleh Google, kamu boleh search, kamu boleh buat carian di internet. Okey, yang kedua ialah cara pemakanan kita. Okey, sepanjang tempoh kawalan ni kita biasanya duduk dekat rumah. Okey, kita aktiviti pun sebenarnya kalau kita ikutkan aktiviti kita yang lasak-lasak sudah berkurangan. Okey, kita banyak duduk dekat dalam rumah. Kalau kita berjalan pun hanya di sekitar rumah saja. Jadi sebenarnya corak pemakanan kita pun sedikit sebanyak perlu berubah. Kita jangan ambil terlalu makanan yang berminyak, berlemak sebab kita kurang melakukan kerja. Okey, tapi kalau awak dekat rumah, rutin harian awak memang masih lagi banyak melakukan kerja, kamu bolehlah makan seperti biasa. Kalau tak, kamu kena tukar. Okey, kena kurangkan mengambil makanan-makanan yang berkarbohidrat tinggi ataupun lemak yang tinggi, supaya makanan yang kita makan tu boleh ditukarkan kepada tenaga. Okey. Dan yang ketiga ialah kamu perlu mengamalkan senaman ataupun riadah. Okey. Yang ringan saja. Okey, tak perlu sampai kamu nak pergi ke tempat gimnasium tu. Okey, tak perlu, boleh sekadar lakukan di rumah. Okey, contohnya kamu boleh lari setempat ataupun kamu boleh kalau rumah ada tangga boleh turun naik tangga, ataupun kamu boleh buat zumba kan. Macam-macam lah. Dan aktiviti ni kalau boleh kita lakukan bersama dengan ahli keluarga. Okey, di samping kita membina tubuh badan yang sihat, kita juga membina sebuah silaturahim kekeluargaan yang lebih baik. Okey, yang keempat ialah kamu perlu mengamalkan corak tidur, okey, ataupun tempoh waktu tidur yang mencukupi dan juga berkualiti. Okey, maksudnya apa dekat situ? Maksudnya kamu perlu, kalau kamu dah tidur pukul 9 atau 10 malam, jadi kamu perlu bangun pada pukul 6 ataupun 7 pagi kan.
Ataupun tapi bila yang dikatakan tidak berkualiti tu, maknanya contohnya tiba-tiba kamu bangun pada pukul 1 pagi atau 2 pagi. Bangun, buka handphone. Buka handphone, melayari internet. Jadi dekat situ tidur dah tidak berkualiti. Lepas tu pukul 4 pagi sambung balik tidur. Okey. So dekat situ dah tidur kamu dah tidak berkualiti. Okey. Yang kelima ialah menjaga kebersihan diri dan juga persekitaran kamu. Okey. Okey. Sepanjang tempoh kawalan ni dan juga disebabkan oleh pandemik COVID ni, kita sentiasa disarankan oleh Kementerian Kesihatan untuk mengamalkan kebersihan kendiri yang tinggi. Okey. Di mana kamu kena sentiasa mencuci tangan, okey, sentiasa mengamalkan gaya hidup yang sihat. Betul tak? Okey. Jadi kebersihan bukan sekadar diri kamu, tapi juga di kawasan persekitaran. Okey. Dan yang keenam ialah kamu perlu melakukan aktiviti yang sihat bersama keluarga. Okey. Ini adalah cara untuk merapatkan hubungan kekeluargaan. Okey. Okey, jadi itu adalah 6 gaya hidup sihat yang kita perlu lakukan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Okey. Jadi apa yang cikgu dah terangkan tadi, okey, yang cikgu dah terangkan tadi, jadi ini adalah tugasan yang pertama. Okey. Jadi cikgu minta kamu ambil buku latihan bahasa Melayu kamu, okey. Kamu gunakan pada helaian yang baru, okey, muka surat yang baru. Kamu tuliskan hari dan juga tarikh hari ini. Okey, manakala tajuk kita, okey, tajuk kamu akan tulis di tengah-tengah buku nanti, okey, di garisan yang pertama kamu tuliskan gaya hidup sihat sepanjang tempoh PKPB. Okey. Jadi kalau kamu rasa kamu tulis lambat, jadi kamu boleh berhentikan dekat sini untuk kamu salinkan, ya. Okey. Okey, selepas kamu tuliskan tajuk tu, okey, cikgu nak kamu salin 6 gaya hidup yang telah cikgu terangkan tadi. Tapi jangan ada syaratnya dekat situ. Iaitu kamu perlu mulakan dengan ayat. Okey, buat nombor 1. Okey, nombor 1 apa? Saya perlu. Okey, mulakan dengan saya perlu. Okey, sambung ayat. Okey, boleh ambil mana-mana, tak kisah. Okey, saya perlu melakukan aktiviti bersama keluarga. Okey. Tidak semestinya menggunakan ayat yang cikgu beri ni. Kamu boleh olah menjadi ayat kamu yang lebih cantik. Tapi memberi maksud yang sama macam cikgu sampaikan. Okey. Jadi hari ini aktiviti kita adalah penulisan. Okey. Tapi bukan menulis karangan lagi. Kita cuma membuat ayat-ayat. Okey. Sebab pada minggu lepas cikgu dah ajar kamu bagaimana menulis ayat tunggal, kan? Di mana bila kamu menulis ayat tunggal, kamu ada subjek dan ada predikat. Tapi dekat sini subjeknya cikgu suruh gunakan apa? Saya. Okey? Saya perlu apa? Sambung je. Okey, tapi ayat tu kamu boleh guna ayat kamu sendiri tapi memberi makna yang sama macam cikgu punya penerangan tadi. Okey? Itu tugasan yang pertama. Okey, ini tugasan yang kedua. Okey, cikgu kena ke tepi sikitlah sebabnya tak nampak. Okey. Tugasan yang kedua, okey, kalau dekat bawah tu boleh sambung lagi, kamu sambung saja.
Okey, tuliskan arahannya ialah susun suku kata yang diberikan bagi membentuk perkataan yang betul. Okey, contohnya. Okey, contoh cikgu bagi im, lepas tu bang dengan se. Jadi kamu perlu susun menjadi satu perkataan yang betul. Okey, iaitu seimbang. Okey, perkataan-perkataan yang cikgu beri ni adalah perkataan yang berkaitan dengan tajuk kita hari ni ya. Okey, ada berapa situ? Ada 6. Okey, 1 2 3 4 5 6. Okey, contohnya yang pertama, nombor 1 tu dur dengan ti. Apa perkataan dia? Okey. Okey, itu adalah tugasan yang kedua. Okey, dan tugasan yang ketiga. Okey, tugasan yang ketiga adalah tugasan secara atas talian. Okey, ataupun online. Okey. Link ni cikgu akan berikan di dalam grup WhatsApp kita. Okey, kamu jangan bimbang. Kamu hanya perlu klik saja link ni. Okey. Bila kamu tekan link ni, kamu akan dapat paparan seperti inilah. Okey. Jadi kamu akan masukkan nama kamu. Okey, tapi cikgu nak kamu buat sekali sahaja. Okey. Jangan buat 2-3 kali. Tak perlu. Okey. Tapi yang pertama kali tu kamu kena fikirkan betul-betul. Macam kita buat ujian kan. Fikirkan betul-betul macam mana kamu nak susun perkataan-perkataan tu supaya menjadi ayat yang betul. Contohnya yang pertama, kalau kamu nak susun, pertama sekali kamu kena tengok huruf besar. Okey. Jadi perkataan yang ada huruf besar itu adalah perkataan yang pertama sekali. Lepas tu kamu kena gayakanlah. Okey. Kamu tak perlu terburu-buru, tak perlu terkejar-kejar untuk menjawab. Okey, sebab dia tak ada tempoh pun. Okey. Jadi kamu perlu susun, lepas tu dah jawab, kamu hantar. Okey. Jangan jawab 2-3 kali. Sebab bila kamu jawab 2-3 kali, cikgu akan terima perekodan yang banyak atas nama kamu nanti. Okey. Okey. So itu sahajalah untuk hari ni. Cikgu harap kamu dapat mengamalkan 6 gaya hidup yang gaya hidup sihat yang telah cikgu terangkan tadi. Okey. Cikgu beritahu kepada kamu ni, dan cikgu juga mengingatkan kepada diri cikgu jugalah. Bukan kamu saja yang perlu amalkan. Okey, cikgu pun kena amalkan juga. Okey. Okey. Jadi itu sahajalah untuk hari ini. Okey, semoga kita semua ni sentiasa dilindungi daripada segala penyakit ataupun musibah. Okey. Baiklah, jadi terima kasih kerana masih lagi terus menonton dan melakukan tugasan yang cikgu berikan. Okey, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.